Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya host anda Zarif Kopi di dalam episod kita kali ini, episod lepak di gazebo #borak biar santai, ilmu biar sampai. Untuk pengetahuan korang, ini merupakan julung-julung kalinya buah tangan daripada Pusat Kebudayaan lah untuk disampaikan kepada viewer semua. Di mana di sini program ni kita sembang-sembang dengan ikon-ikon seni USIM, di mana setiap daripada mereka mempunyai kelebihan dan power yang tersendiri dah. So dekat situ kita dapat belajar dan kita di samping kita dapat borak-borak dengan mereka lah tentang apa-apa yang mereka ingin kongsikan. Tapi sebelum tu saya nak suruh korang semua ramai-ramai pergi subscribe YouTube Blitz TV, Facebook Pusat Kebudayaan USIM, Insta Puskep USIM dan KMKS, TikTok pun sama, TikTok Puskep USIM dan KMKS. Supaya apa? Supaya kita dapat tahu perkembangan semasa Puskep, iaitu Pusat Kebudayaan dalam USIM ni. Di mana kita semua macam kita tahulah program-program berkenaan dengan kebudayaan lah. Tapi tanpa membuangkan masa, mari kita bawakan kepada anda Hisham El Harith. Assalamualaikum. Sehat. Terbalik. Assalamualaikum bang. Sehat. Alhamdulillah. Buat pengetahuan korang, boleh saya panggil abang lah? Boleh Panggil. Abang Hisham ni sendiri merupakan seorang music producer daripada Rusa Music. Which is korang tahu lah, salah satu producer music yang terbesar juga dekat dalam Malaysia ni kan. Betul. Jadi boleh kenalkan diri sikit? InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisham. Nama pentas saya Hisham El Harith. Berumur 29 tahun. Dan sekarang saya bekerja di sebuah orang kata syarikat rakaman tempatan lah. Kita panggil dia sebagai local label, iaitu di Rusa Music. Dan saya memegang jawatan sebagai A&R Music Producer. A&R Music Producer ni maksudnya kita produce lagu lah. Kita produce lagu untuk ni. Dan untuk pengetahuan semua juga, saya merupakan ikon seni USIM sejak tahun 2020 tak silap saya. Sampai 2020. Sekarang. Oh, okay. A&R stand for? A&R ni dia stand for Artist and Repertoire. Dia nak tahu dia punya ni kan, maksudnya nak tahu dia punya job scope dia apa kan. Okay, A&R ni dia kita buat from A to Z, daripada penghasilan lagu, kita nak cari material lagu, kita nak cari bahan-bahan yang sesuai untuk penyanyi. Kita buat sampai lagu tu diterbitkan lah. Maksudnya daripada awal from A to Z. Kalau bahan tu dari segi apa? Maksudnya daripada segi lirik ke, ataupun daripada segi luaran yang teknikal tu ke? Bahan tu kita ada kontak lah. Maksudnya kita punya apa kita panggil sebagai macam kita punya rakan strategik macam itulah. Maksudnya ada producer lain dekat luar sana yang dia orang ni nak bagi lagu dekat artis. So kita roger diorang. Kita dengarlah apa material yang sesuai, lagu-lagu yang sedap-sedap ataupun lagu-lagu yang ada juga lagu yang biasa-biasa je. Tapi kita pilih lah, itu kerja A&R. Kita kena pilih material tu dan kita signkan siapa yang kita nak, siapa artis yang kita nak bagi untuk dia nyanyikan lagu tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Oh, maksudnya kalau artis-artis dalam Rusa tu sendiri, maksudnya dia just menyampaikan orang lain punya material lah. Kadang-kadang ada juga artis yang what if kalau dia daripada dia sendiri. Daripada dia sendiri. Ada juga maksudnya artis yang dia memang songwriter. Maksudnya dia pun penulis lagu, dia pun penyanyi juga. So tak ada masalah. Kita tengok dia punya material, kalau kita rasa okey, kalau kita rasa boleh jual, boleh bagi orang dengar, kita produce lah. Macam itulah lebih kurang. Faham. Sekejap. Dulu abang USIM lah? Saya USIM dulu. Kos apa? Kos dari bidang sikit lah. Tak adalah dari bidang sangat pun actually. Sebab saya memang minat muzik daripada dulu. Saya masuk USIM, saya ambil kos dakwah dan pengurusan Islam.
Tahun 2014 saya masuk sini. 14 sampai ke 18. 2018. Dan saya lepas tu saya bergerak sebagai freelance lah. Sebagai freelance muzik. Tapi saya memang fokus on Islamic punya barang lah. Punya lagu-lagu lah. Tapi kita kat sana bila kita dah masuk kerja, kita buat je semua benda apa yang dia minta. Macam tu lah lebih kurang. Tapi yang penting sebab minat tu lah. Minat betul. nombor satu kan. Minat tu nombor satu. Dia maknanya kalau kita minat tu kita just go je lah. Betul. Bila kita minat dengan satu benda tu, kita akan lagi semangat untuk bekerja, untuk work on it lah satu benda tu kan. Betul. Jadi sebelum apa-apa, sebelum kita teruskan dengan soalan yang lagi dalam, saya nak tunjukkan dekat korang lah satu video di mana video apa tu? Saya tak tahu apa ni. Cok kan. Tapi tak apa, kita tengok dulu video ni. Padu. Tapi tak apa. Sebelum tu saya nak bagi disclaimer sikit lah dekat korang. Kita orang tak expect pun cuaca hujan macam ni, tapi dah okey lah kot. Itu nak menunjukkan bahawa walaupun hujan, kita tetap boleh run lah. Sebab tu kita kata hashtag apa ni? Borak biar santai. Ilmu biar sampai. Ingat. Okey, kita pergi balik kat video tadi. Itifal Asian 2018 6 tahun. 6 tahun kot saya pun tak kira, tapi itu zaman saya student lah. Oh, student lagi lah. Waktu tu saya dah di hujung-hujung jugalah. 2018 tu saya dah nak habis belajar. Itu pertandingan terakhir yang besar yang saya masuk. Tapi memang macam itulah. Tengok lah video tu sendiri. Dia punya bosa tu tak boleh tahan. Itifal peringkat ASEAN. Dia lawan IPT semua IPT dekat Malaysia. Ada Malaysia, ada Indonesia, ada Brunei, ada apa tadi saya sebut? Malaysia, Indonesia, Brunei. Tiga tu lah. Tiga negara tu kita lawan semua IPT. Tapi still boleh dapat nombor 2. Nombor 2 tu. Kita pernah Johan 2017. Oh, pertandingan yang sama. 2017 kita menang. 2018 tu dapat naik Johan. Itu pertandingan terakhir saya. Pertandingan terakhir. Tapi dapat naik Johan kan. Dapat naik Johan. Tapi apa benda yang paling penting sekali, kita dapat tengok dalam video tu dengan sekarang. Nampak dia punya glow up tu. Tak ada glow up apa pun. Macam mana boleh glow up? Tips-tips lah. Dia sebenarnya glow up dan kenapa? Dia kesedaran diri. Dia tak ada sebab pun sebenarnya. Saya daripada badan besar macam tu boleh susut macam ni sebab PKP lah. PKP broken. Zaman tu. Tak broken tak. So, masa PKP tu kira kita bekerja keras lah sebab saya habis belajar saya hidup freelance. Saya buat freelance. Musician juga, tapi yelah waktu PKP tu tak ada, orang kata industri hiburan tu tak hidup time tu. Kan? So saya buat benda lain lah, saya jogging, saya ni apa semua. So bolehlah kurus sikit, tak adalah kurus sangat. Tapi tidak dapat instrumen. Tak ada lah kita macam tu. Apa ni, maknanya dah lepas study tu memang terus PKP lah. Lepas study 2018 saya sempat freelance 2 tahun lebih kurang, setahun lebih. Apa tu 2020 kan kita PKP. Betul. 2020 kita PKP. So since daripada situ saya memang freelance semua, tapi job tak banyak sangat sampai habis PKP baru saya start. Baru kita pam balik lah. Kita pam balik kerja kita dan alhamdulillah sekarang dah bekerja di bawah syarikat rakaman. Boleh cerita sikit tak macam mana boleh dapat sampai dekat Bursa? Dia macam mana lah? Kalau kita nak cerita dia sebenarnya kalau nak cerita pasal kerjaya ni, saya ada susah senang dia bukan
maksudnya mungkin Zarif nampak macam senang je nak masuk, tapi sebenarnya dia tak semudah itu. Tapi saya cuba bina daripada zaman habis belajar tu sampai ke sebelum saya masuk ke syarikat rakaman tu, kita berusaha untuk hasilkan kita punya karya sendiri. Maksudnya dia lebih kurang macam portfolio lah. Kita bina profil kita sendiri, kita buat portfolio bagi cantik, dan alhamdulillah benda tu dapat recognition daripada orang-orang industri. So bila dapat recognition daripada orang-orang industri, adalah orang yang offer untuk kita bekerja di syarikat rakaman yang besar. Lebih kurang macam tu lah. Tapi dia bukan, orang kata bukan usaha yang mudah lah, tapi dia tak mustahil. Kita boleh buat sebenarnya. Macam tu. Kita tahu yang kalau kita bekerja ataupun kita memang nak jadikan seni ni sebagai kita punya main, dia tak macam kerja-kerja yang biasa yang kita, betul, yang orang lain tu lah. Betul kan? Sebab setiap sektor pekerjaan ni dia ada dia punya cabaran masing-masing. Dia ada pro and cons semua benda tu, dan saya pun tak cakap maksudnya dalam industri hiburan ni tak ada keburukan, ada, dan bukannya tak ada kebaikan langsung, ada. Tapi kita kena cari kat mana tempat kita nak masuk tu. Yang tu kita kena pandai bawa diri lah, senang cerita. Macam tu lah. Yang gagak nak join podcast juga. Apa ni, yang portfolio tu dia termasuk dengan follower ke? Maksudnya macam sekarang kan dia lebih pada karya sebenarnya, Zarif. Maksudnya karya yang kita buat tu, kita follower ni sebenarnya kita boleh letak tepi, sebab kita bekerja di dalam industri ni. Melainkan kalau kita ni artis, ya betul, artis memang kita kena ada follower. Barulah orang nak dengar apa, baru orang nak tengok apa yang kita buat. Tapi kalau kita ni minat, macam saya memang minat kerja belakang tabir. Maksudnya kerja-kerja dari segi penghasilan muzik itu sendiri. So benda ni tak memerlukan follower, tapi yang penting sebenarnya adalah experience, ilmu, networking, benda-benda macam itulah, benda-benda yang di belakang tabir punya cerita lah. Macam itulah, Zarif. Okey, sebenarnya benda topik yang kita nak bawa pada kali ni punya episod lah, dia punya isu-isu yang kita nak ketengahkan, iaitu muzik alternatif jiwa insani. So abang rasa apa yang dimaksudkan dengan muzik alternatif jiwa insani tu? Alright, menarik sebenarnya topik hari ni. Menarik. Dia mengimbau balik cerita macam mana saya orang kata saya nak fokus on muzik, saya nak buat benda yang saya minat, tapi muzik yang macam Zarif cakap tadi tu lah, maksudnya alternatif, muzik tu dia ada jiwa insani tu. Okay. Sebab bagi saya muzik ni sebenarnya dia ayat yang paling saya rasa okey untuk kita pakai adalah muzik ni sebenarnya adalah terapi. Dia terapi. Apa-apa muzik yang kita dengar, kalau muzik tu menjadikan kita lebih baik, itu adalah terapi. Dan kadang-kadang sometimes saya punya pandangan lah, ini saya punya personal opinion lah, kadang-kadang muzik yang buruk tu pun menjadi satu terapi juga. Betul? Tapi bagi setengah orang lah, bukan bagi saya. Bagi saya muzik yang baik tu yang akan menjadi terapi untuk kita. Faham kan? Maksudnya macam diam sikit. Bising nak juga masuk podcast. Okey, apa ni? Maksud dia even genre lagu lah. Maksud dia even yang heavy pun still boleh jadi sebagai terapi kan? Still boleh jadi terapi, sebab kita semua, kita ada minat kita masing-masing. Ada orang memang minat lagu rock, ada orang memang minat lagu metal, dan benda tu menjadi terapi untuk diorang, dan benda tu tak menjadi satu kesalahan pun. Sebab kita kena faham muzik ni dia subjektif. Maksudnya kita sendiri yang interpret muzik tu, kita nak dengar macam mana. Faham? Macam saya suka lagu-lagu ballad, saya suka lagu-lagu R&B, saya tak into rock contoh. So kalau saya dengar lagu rock, benda tu tak jadi terapi untuk saya. Dia tak jadi terapi. Sebab apa? Sebab saya tak boleh nak feel dia punya muzik rock tu. Tapi bila saya bekerja di belakang tabir, saya sebagai music producer, kita kena dengar semua jenis lagu. Okay. Supaya kita ni orang kata lebih universal dan
orang kata macam sempit lah, pemikiran tu sempit. Kita dengar satu genre lagu je, tak. Kita music producer kena dengar banyak, kena dengar semua jenis lagu. Tapi apa muzik yang kita nak bawa, yang tu baru kita decide. Okay, kalau macam Rusa punya recording kan, dia more tu apa? Maksud dia macam genre lah. Okay, kita dekat Rusa Muzik kita ada artis ramai tau. Kita ada artis yang ramai. Saya boleh kata lebih 100 artis yang berada di bawah Rusa Muzik. Oh, 100 lebih. 100 lebih. Memang ramai artis kat bawah. Termasuklah yang dia ada banyak genre, ada yang penyanyi ballad, ada yang penyanyi rock, ada band, ada penyanyi hip hop, ada penyanyi nasyid. So semua ada. Rap pun ada, hip hop pun ada. So semua benda tu kita bawa lah, dan setiap orang kata setiap genre tu kita punya A&R. Macam saya memang fokus on Islamic punya lagu lah. Islamic punya lagu. Tapi saya buat juga kalau ada pop ke apa, saya buat juga. Cuma saya punya orang kata job scope tu memang fokus untuk barang-barang yang Islamik lah. Macam tu. Maksud dia macam arrangement lagu sekali lah. Arrangement lagu pun kadang-kadang saya buat. Kadang-kadang kalau saya tak buat, saya bagi kat orang lah. Saya bagi kat orang dekat kita punya arranger dekat luar. Kita bagi dia untuk buat muzik lah. Okay lah, first nak belajar arrangement lagu tu bila? Bila Saya start buat arrangement. Saya start buat arrangement dengan vocal arrangement dulu. Maksudnya saya dulu memang minat acapella. So saya belajar buat harmony apa semua tu since 2014 sebenarnya. Awal tahun 1 tu lah saya masuk, saya try arrange apa semua. Lepas tu saya start buat music arrangement, maksudnya yang betul-betul muzik punya. Saya start 2017 lebih kurang. Pakai apa? Pakai software lah. Kalau sekarang BandLab, GarageBand ataupun tak, saya tak pakai tu. Saya pakai dulu awal mula saya pakai Mixcraft Studio. Dia memang underrated punya DAW lah. DAW ni kita panggil dia sebagai digital audio workstation. So software pertama saya Mixcraft. Sekarang kat office saya pakai Cubase lah. So bukan macam tu. Tapi dia kira macam kalau yang awal-awal tu memang yang jenis-jenis macam record suara solo, suara second, suara third, bass. Kita bermula daripada basic sebenarnya. Kita mula daripada basic. Macam mana yang mungkin budak-budak sekarang buat. Itulah zaman yang mungkin saya pun pernah lalui. Cuma sekarang kita berada di satu orang kata professional punya side lah. Macam tu lah. Maknanya sebab saya sendiri pun ada buat lagu. Saya ada buat lagu? Saya ada buat lagu, tapi more tu rap and hip hop lah. Nice. Nanti boleh lah, halo. Boleh roger lah. Mana tahu kan. Tapi saya nak cakap kat sini, maknanya memang kita don't stop lah macam tu. Betul. Macam saya kadang-kadang bila terfikir, saya buat benda yang saya suka, macam buat lagu lah, macam buat rap, hip hop apa semua, saya fikir macam baloi ke, atau macam sampai mana ke, sampai tua aku macam ni. Faham. Dia ada perasaan, pernah rasa macam saya sebenarnya saya buat muzik ni to be honest saya punya family tak adalah support pun sebenarnya. Tapi saya pilih muzik yang saya buat adalah muzik yang baik lah. Muzik yang bagi positivity untuk orang dengar dan untuk orang layan. Dan benda tu orang kata menjadi satu inspirasi lah untuk saya sebenarnya. Sebab kita tahu family tak support, tapi kita nak juga family bangga dengan apa yang kita buat. Dan saya pilih muzik ni sebab itulah macam saya cakap awal tadi, muzik tu terapi untuk saya. Dia terapi untuk saya, dan mungkin bukan terapi untuk orang lain, tapi dia terapi untuk saya, sebab tu saya nak buat. Tapi apa yang kita nak buat tu kita pilih lah. Kita pilih yang baik. Kita jangan pilih muzik yang buruk kan. Yang buruk untuk kita, mungkin buruk untuk kita, mungkin baik untuk orang lain. Kita tak tahulah kan. Macam itulah kurang. Tapi kalau nak minum apa? Boleh. Sila. Bismillah. Kita minum dulu lah sikit. Maknanya macam tadi lah, kalau orang-orang yang berseni ni, dia mesti macam dia nak dia punya karya ataupun dia punya seni tu didengari lah. Betul. Itu impian daripada setiap orang lah. Betul. Jadi macam mana Macam mana apa tu? Macam
boleh tak capai benda tu? Sebenarnya kita boleh capai benda tu. Tapi kesungguhan kita lah. Ada orang dia minat buat lagu, dia minat buat satu karya. Tapi kadang-kadang untuk kepuasan diri dia sendiri je. Maksudnya dia buat lagu untuk diri sendiri dengar. Ataupun mungkin dia buat lagu untuk orang yang tersayang. Maksudnya dia spesifik untuk aim masing-masing lah. aim masing-masing. So kalau kita nak jadi orang yang universal, maksudnya kita nak bagi semua orang dengar kita punya barang lah, kita panggil kita punya lagu lah. So benda tu kita kena keep practice dan kita kena tahu apa yang orang nak sebenarnya. Kita kena tahu apa yang orang nak. Faham tak maksudnya? Maksudnya kita kena tahu netizen dia suka lagu-lagu yang macam mana. So kita buatlah lagu yang sesuai untuk diorang. Barulah lagu tu kita panggil dia touch shot sendiri. Dia touch shot sendiri, faham tak? Maksudnya kita buat lagu tu dia sedap kat telinga kita je, tapi kat telinga orang lain tak sedap. Ini maksud saya kalau Zarif tanya tadi tu lah, maksudnya macam mana kita nak bagi orang dengar muzik kita. Betul. So kita kenalah buat lagu yang boleh orang lain dengar, bukan kita seorang je dengar. Kiranya macam kita kena study jugalah kan. Kena study lah. Kita sekarang medium dah banyak. Sekarang medium dah banyak. Kita dah ada TikTok, kita dah ada Instagram apa semua. Zaman sekarang orang kata nak cari bahan, nak cari material lagu-lagu yang orang suka ni sebenarnya sangat mudah. Petik je kita dah boleh dapat dah. Dah boleh jumpa dah. Apa benda yang netizen nak, apa benda lagu-lagu yang netizen komen banyak, apa benda yang sound orang TikTok orang pakai. Betul tak? Zaman saya dulu tak ada. So kita memang kita terjah ke, kita jalan je apa jenis lagu. Tapi bila dah kita ikut zaman lah. Kita ikut zaman. Zaman sekarang macam ni kita follow. Tapi yang penting macam saya cakap tadi tu lah. Kita balik pada tajuk kita balik. Make sure muzik yang kita buat tu walaupun dia ikut trend viral, tapi dia dapat bagi satu impak yang baik untuk masyarakat. Itu yang paling penting lah. Jiwa lah. Dia ada jiwa lah, lagu yang ada jiwa lah kan. Janganlah kita buat lagu-lagu semata-mata viral je. Kalau kita nak viral, kita boleh viral kan. Kalau kita nak viral, kita boleh viral. Bukannya tak boleh. Tapi kita pilih, kita nak viral ke kita nak orang dengar lagu-lagu baik daripada kita. Itu yang paling penting. Nak viral dan sustain lah macam tu. Nak viral dan sustainkan kita punya karya tu supaya orang tahu kita ni buat lagu-lagu yang macam ni, kita ni buat lagu-lagu yang baik. Tapi macam cakap pasal yang tajuk kita kan Music Alternative Jiwa Insani kan. Jadi apa yang saya perasan juga, benda yang kalau muzik daripada dulu sampai sekarang betul lah, yang paling dekat dengan jiwa tu yang boleh tahan lama. Mostly macam pasal kecintaan lah kan. Bagi saya kalau lagu cinta ni dia lagu cinta ni dia kita panggil dia evergreen lah. Betul. Sebab apa tahu? Saya ada buat kajian juga. Dia tak adalah kajian macam saya buat tesis ke apa, tak ada. Saya just buat kajian kenapa lagu cinta ni dia evergreen. Sebab apa? Sebab lagu cinta ni dia hidup dalam diri kita. Maksudnya setiap hari kita ni bangun tidur penuh dengan rasa cinta. Betul. Faham tak? Kita bangun kita penuh dengan rasa cinta. Tak kisahlah kau cinta kat siapa kan. Tapi maksudnya cinta tu ada dalam jiwa kita. So sebab tu lagu cinta ni dia evergreen. So kalau Zarif nak buat lagu cinta. Buat lagu cinta. Dia paling dekat lah. Dia paling dekat. Tak kisahlah genre apa. Zarif minat hip hop. Buat hip hop lagu cinta. Mesti boleh pergi punya. Saya pernah macam kalau saya pernah try produce, tapi macam kalau saya just post kat IG je, YouTube je. Just untuk practice lah kiranya. Faham. Pernah juga buat macam tu, macam talk about cinta, ramai orang view. Faham. Kan? Kalau kita cakap pasal kita buat eksperimen lah. Kita eksperimen lah kan. Faham. Okey lah. Kita tadi dah borak pasal cinta, pasal jiwa kan. Tapi sebelum kita borak pasal cinta dan jiwa, kita borak pasal makan luar kuih-kuih ni. Dah boleh makan Sama tu dah separuh. Belum apa-apa dah separuh. Tapi tak apalah, halal lah kan. Ni ada biskut. Yang ni tak boleh buka lama sangat, dia nanti masuk angin. Kita balik. Tak, kau nak ambil. Okey, aku ambil tu lah. Ambil tu. Saya ambil satu, maaf. Jadi kita tutup balik, santai kan. Yang ni tak apa. Okey. Snack. Tadi kita cakap pasal cinta, pasal jiwa kan. So apa lagi kita tanyalah sikit pasal love story Abang Hisham kita kan. Pasal love story Nak tahu apa? Nak tahu berapa? Bukan. Jangan macam tu, jangan macam tu lah. Takut malam ni tidur luar. Itulah untuk semua, saya dah berkahwin, anak seorang alhamdulillah.
Kalau cerita pasal love story saya ni love story dia biasa-biasa je. Biasa-biasa je, tak ada apa yang menarik pun. Yang penting saya kenal wife saya dekat Instagram. Itu yang paling penting lah. Tapi dia sebenarnya kenal dengan kawan-kawan juga. Daripada kawan-kawan saya juga. Saya approach dia. Lepas tu bercinta, kahwin, settle. Usim tak? Tak. Itu rahsia. Itu rahsia lah. Tapi bukan usim lah. Tapi bukan usim. Itu je lah, cerita apa lagi love story. Kau nak korek-korek dalam-dalam pula, jangan. Jangan. Jadi pasal kita ramai juga yang tengok kalau yang artis-artis ni ataupun penggiat-penggiat seni, dia punya dia orang kahwin tu macam lambat sikit. Adakah sebab dia efek macam kerja-kerja ke, ataupun macam korang memang nak fokus betul-betul dekat kejaya dulu ke macam ni, ataupun depends? Saya kalau saya personal, saya kahwin umur 27. Dan daripada dulu memang saya nak kahwin umur 27. So saya dapatlah apa yang saya nak. Saya tak nak kahwin awal sangat ataupun lambat sangat. Tak ada sebab pun. Sebab saya fikir mungkin 27 tu adalah umur yang ideal untuk saya menghabiskan waktu bujang saya. Tapi sebelum nak capai tu 27 tu, kita kena struggle lah. Kita struggle sebab kita nak kahwin kita nak kahwin. So kita kena struggle lah untuk cari duit, untuk mantapkan kita punya kejaya, stabilkan kita punya kewangan. So benda tu menjadi target saya tu 27 tu, menjadikan saya ni, saya nak buat semua benda dalam fasa yang laju, dalam pace yang laju. Dalam pace yang laju. So saya dapatlah apa yang saya nak, alhamdulillah. Dan orang lain saya tak tahu. Mungkin biasalah kita tengok orang-orang yang bergiat dalam industri seni ni, orang kahwin lambat. Most of the penggiat seni pun kadang-kadang tak kahwin sampai kesudah. Betul. And tu saya tak tahu. Diorang itu maybe diorang punya personal, diorang nak branding diri diorang dulu. Dan benda tu tak menjadi satu isu yang besar lah bagi saya. Sebab bagi saya kahwin ni dia pilihan masing-masing. Dan kita jangan kahwin sebab orang lain kahwin. Tak semestinya. Kita ikut kita punya pace kita. Ada orang laju, ada orang lambat, tak apa. Kita bagi dia masa. Macam Zarif nak kahwin bila? Tiba saya pula jadi host. PM tepi. Okey, PM tepi. Nanti kita buka belakang. Jadi apa saya tanya dia? Lupa lah. Hilang. Itulah tanya lagi soalan cepat. Okey, dah ingat. Sepanjang kat dalam industri lah, maksudnya dalam rusak tu sendiri, pernah bekerja dengan artis siapa lah macam tu? Okey. Saya sebenarnya baru lagi orang kata masuk ke urusan muzik baru setahun lebih sebenarnya. So sebenarnya saya rasa untuk bercakap pasal industri ni, saya pun bukanlah orang yang selayaknya untuk bercakap. Tapi kalau kita nak share, kita nak borak apa semua, kita boleh share lah, tak ada masalah. Dan saya pun banyak lagi benda yang saya kena belajar sebenarnya dalam industri ni. Dan apalah sangat pengalaman saya masuk bekerja setahun lebih ni, banyak lagi benda saya nak capai. Tapi kalau tanya artis-artis mana yang saya pernah uruskan, saya pernah produce Tomok. Tapi lagu-lagu Islamik lah. Dalam lagu Islamik lah. Mungkin Tomok bukan artis Islamik, tapi saya pernah handle Tomok, April Roza. April? Pernah produce dia untuk lagu-lagu doa apa semua kan, barang-barang Islamik lah. Sufyan Suhaimi, saya banyak terlibat dengan dia punya backup vokal lah. Maksudnya dia ada lagu, dia nyanyi solo, saya masuk backup vokal. Macam tu. Abang yang nyanyi? Saya nyanyi backup vokal. Faham. Macam tu lah. So itulah antara kalau yang nama-nama besar lah, yang artis biasa, yang artis yang baru nak naik pun ada juga, yang saya kiranya kita bina nama diorang tu daripada bawah. Macam grup Nasyid Andika, ada artis Idris Syamsuddin, ada grup baru perempuan yang saya baru tubuhkan, ada 4 orang, kumpulan Zehra. Kumpulan Zehra ni tak keluar single lagi. InsyaAllah soon. Yang Andika tu daripada sekolah agama juga kan? Daripada sekolah juga. Actually diorang dah sign di bawah label tu sebelum saya masuk kerja lagi. So bila saya masuk, saya teruskan lah
apa yang orang sebelum ni yang dah tinggalkan, saya sambung untuk bina diorang punya profile dalam industri macam tu lah. Okey, kalau macam abang sendiri bekerja dalam forte yang nasyid ketuhanan macam tu kan. Tak ada, memang tertakluk kepada situ ke? Tak macam kepada genre lain keluar-keluar? Awal-awal saya masuk kerja, saya memang buat Islamic lah. Saya fokus on Islamic. Okey bang, sebenarnya daripada awal, daripada kita berjumpa lah kan, saya macam ada terperasan something lah. Makin lama makin macam sama, tapi betul ke? Nak tanya macam segan kan. Sebab saya macam nampak sama lah muka abang dekat satu MV video yang lagu yang viral ni kat kalau korang nak tahu lagu apa, try tengok video ni. Bila aku ready, tak pernah ubah fikiran, aku janji. Biarpun kau ugur, aku ada saksi. Okay, aku tak peduli kau keralah jari, kecuali ini ya. Kalau tak, mana nak sarung cincin, itu yang paling penting. Tak ada benda yang lain, girl. Aku cuma mahukan kamu. Tiada bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh. Macam kau jumpa video tu kat mana? Betul lah tu. Betul lah tu. Maknanya betul lah saya punya tekaan tu tepat lah. Betul. Cuma ni ikat rambut lah. Ikat rambut. Lepas rambut. Macam mana boleh sampai situ? Oi, macam boleh sampai situ Dia ni lah, sebab saya kerja di syarikat rakaman yang sama. Sarah Suhairi di bawah label itu juga. Dan saya waktu tu saya bukanlah actually macam kena jadi talent sebab apa pun. Sebab cerita dia sebenarnya director MV tu dia non-Muslim. So saya kan kat sana jaga Islamic. So dia datang kat saya, dia tanya, "Syam, macam mana lah orang Islam kahwin?" Lepas tu saya cakap kat dia orang, oh macam ni kena ada ni, kena ada tu apa semua kan. Tiba-tiba dia tanya, "You free tak?" Saya cakap, "Asal kan? Asal nak tanya free kan?" Dia cakap, "You jadi talent terus lah." Betul, saya pun cakap, "Okay lah, on lah." Dia bagi tarikh apa semua, betul kita pergi lah shoot kan. Viral pula lagu tu. Dah ada orang komen kat TikTok Tok Kadi nyepu rambut bukan main lagi. Even Tok Kadi pun dapat komen-komen macam tu. Ya, Tok Kadi pun kegecam. Aku tak tahulah netizen ni. Macam mana. Padahal macam tak kuasa netizen kan. Kuasa netizen. Ada je benda yang tapi tak apa, saya diam je. Saya tak ada keluarkan apa-apa statement pun. Saya pun siapa nak keluarkan statement kan. So biar je lah kan. Bukan saya keluarkan statement. Tiba-tiba nak keluarkan statement kan. Tapi Alhamdulillah lagu tu go viral lah. Which is good lah. Betul. Okey lah. Kita masuk sikit lah pada soalan-soalan yang kita kembali kepada kita punya ilmiah. Kita punya apa ni, muzik alternatif jiwa insani tu Okey. Maksud dia nak tanya, boleh ke karya macam muzik ni yang artis ni dah produce, dia menyentik jiwa insan untuk dekatkan diri dengan menyentik ke menyuntik? Menyuntik. Menyuntik lain. Menyuntik apa tadi? Menyuntik dan mendekatkan diri dan jiwa kepada rock, kepada pencipta lah. Dia boleh lah, maksudnya kalau kita buat lagu tu baik, maka hasilnya akan jadi baik lah. Itu je, itu the short and simple. Kita buat lagu yang baik, orang akan dengar benda yang baik. Kalau kita buat lagu yang buruk, orang akan dengar benda yang buruk. Dia sesimpel itu je. Tapi apa-apa pun, maksudnya biarlah kita buat lagu tu, dia lagu-lagu ilmiah ni, dia tak semestinya kena sentuh pasal ketuhanan pun, tak semestinya. Bagi saya, even lagu-lagu kau cerita pasal jiran kau, adab berjiran contoh kan, itu pun satu lagu-lagu yang ilmiah sebenarnya, yang mendekatkan diri kita kepada pencipta juga. Sebab apa-apa pun yang penting kita kena tahu, kita orang Islam, kita ada hablum minallah, kita ada hablum minan nas. Maksudnya kita ada hubungan kita dengan Allah, kita ada hubungan kita dengan manusia. So kalau kita jaga hubungan sama manusia tu, insya-Allah hubungan dengan Allah tu jadi baik lah. So apa-apa lagu pun tak semestinya lagu tu mesti ketuhanan. Apa-apa lagu ilmiah yang kita buat tak semestinya pasal ketuhanan, pasal kekeluargaan boleh, cerita pasal apa, macam-macam benda lah. Apa-apa yang baik, cerita pasal sedekah,
Kan lagu-lagu yang baik. Tak kisah. Okay, ni cerita pasal message tau. Message lagu. Dia tak terikat pada apa-apa genre. Kau Zarif buat lagu hip hop tu lah. Boleh je buat lagu hip hop pasal sedekah, tak ada masalah pun. And as long as message dia tu adalah message yang baik. Message yang mendekatkan diri kita dengan pencipta. Itu yang paling penting. Dan macam saya pun, saya bila umur dah sekarang, anak dah seorang, kita ni bila buat lagu, kita mestilah dia bila dah jadi bapa ni rasa feel dia tu lain sikit tau. Maksudnya kita nak anak kita membesar dengan lagu-lagu yang baik. So bila kita nak anak kita membesar dengan lagu-lagu yang baik, saya yang penggiat seni ni, sayalah kena buat dulu sebenarnya. Sayalah kena buat lagu-lagu yang baik tu supaya generasi-generasi yang akan datang, diorang ni boleh dengar lagu-lagu yang baik. Masih ada lagu-lagu baik di dalam industri. Dia tak adalah hanya lagu viral, hanya lagu trending yang tak ada apa-apa message, yang message-nya mungkin baik tapi terpesong sikit ke apa kan. Macam itulah. So apa-apa kita buat, fikirkan penerimaan orang, fikirkan yang baik, yang muzik yang kita buat, muzik yang mendekatkan diri kita kepada kita punya pencipta. Itu yang paling penting lah. Jadi maknanya kat sini macam niat dan apa yang Main Syam untuk sampaikan ni, dia boleh dikira sebagai satu ibadah juga kiranya ke macam mana? Betul. Dia ibadah. Kan? Sebab apa? Sebab kita belajar. Saya usim, awak usim. Kita semua belajar hadis, belajar Quran. Kat sini kita tahu hadis cakap pasal apa? Marra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Maksudnya kau nampak kemungkaran kau cegah. Betul tak? So benda tu menjadi satu ibadah sebab apa? Sebab kita sampaikan benda yang baik. Kita ajak orang buat baik daripada lagu. Faham tak? Lagu tu menjadi satu hiburan, menjadi satu entertainment dan menjadi satu kita panggil sebagai education juga. So biar kita dengar lagu tu, kita dapat dua benda ni. Kita dapat entertainment, kita dapat education. Biar kita belajar untuk perbaiki diri lah. Barulah benda tu nampak menjadi sebagai satu ibadah. Ibadah ni kita kena faham, ibadah ni bukan hanya benda yang sembahyang, puasa, bukan tu ibadah. Tidur pun ibadah. Tapi tidur berlebihan dia tak jadi ibadah. Faham kan? Macam tu. So lagu-lagu yang baik ni dia menjadi satu ibadah bila orang dengar dan orang terkesan dengan benda tu. So nak bagi orang terkesan tu macam mana? Kita buatlah dulu lagu-lagu yang baik. So bila kita buat lagu yang baik, orang dengar, orang suka dan dia terkesan dengan kebaikan, apa kebaikan yang ada dalam lagu tu. Tapi yang paling penting sebenarnya, walaupun kita buat lagu, memanglah kadang-kadang kita ni pun bukan baik. Betul tak? Betul. Cumanya kita nak sampaikan kebaikan. Nak sampai kebaikan ni jangan tengok orang. Orang nak tegur kita, biarlah orang tu tegur kita. Kita jangan tengok siapa yang bercakap, kita tengok apa yang dia cakap. So kita buat lagu, kita buat satu karya seni, biarlah benda tu jadi kebaikan untuk orang lain dan sebenarnya untuk mengingatkan kita juga untuk buat baik. Kita tak nak jadi hipokrit lah kan. Orang cakap kita ni buat lagu baik tapi engkau pun bukan baik sangat pun. Memanglah aku tak baik pun, tapi aku buat lagu ni untuk mengingatkan diri aku juga sebenarnya. Dan kita ni semua pendosa. Kita ni semua buat dosa. Tak ada siapa yang tak ada dosa. Sebab sometimes macam benda-benda tu juga yang boleh macam orang-orang akan backlash kita balik macam, alah kau siapa kan? Betul. Tapi kau buat muzik pasal nasyid apa semua, tapi kau macam tak apalah kan? Biar orang buat jahat kat kita buat baik kat dia. Kita buat baik je, tak ada masalah. Sebab buat baik ni tak rugi. Buat je baik sampai bila-bila. Orang nak buat jahat kat kita, biarlah dia orang buat, tak apa. Kita buat baik je kat dia orang. Biar orang buat kita buat lagu. Biar orang buat kita buat lagu. Okey. Baik tu. Baik kan? Baik tu. Okey lah. Saya rasa macam dah lama sangat kita kat sini daripada hujan tadi. Ni dah panas balik. Dengan bunyi gagak. Burung gagak tadi. So, saya rasa kita pun rasanya dah nak sampai penghujung lah segmen kita pada episod kali ni. Jadi sebelum kita tutup, sebelum kita cut, saya nak menjemput korang semua follow lah IG Abang Hisham kita ni sendiri. Hisham El Haris. Dia nanti korang follow IG dia. Follow support ramai-ramai supaya tahu ke IG apa? Apa? Hisham
Hisham HISYAM_L_Harith. ELHARITH. Follow. IG saya pun sama, jangan lupa follow. Oh, yang menyempat. Bukan IG kita orang je, IG, Facebook, lagi apa? Pusat Kebudayaan lah. Insta, TikTok, Pusat Kebudayaan USIM dan KMKS. Kalau YouTube tu ni Leeds TV korang search je. Subscribe. Jangan lupa subscribe dan like banyak-banyak. So ni last nasihat ataupun kata-kata yang kita boleh ambil daripada ikon USIM kita sendiri, ikon seni USIM kita sendiri lah. Okay, nasihat saya yang terakhir sebelum kita close, saya bagi nasihat dalam dalam orang yang mereka adik-adik, especially adik-adik USIM yang minat nak go ke music. Korang go on je dengan apa yang korang buat. Nak buat apa-apa mesti kena ada, yang pertama kena ada minat. Kedua kena ada kesungguhan. Ketiga mesti kena ada penambahbaikan. Itu paling penting. 3 benda ni. So apa-apa, sebenarnya bukan muzik je lah, apa benda yang korang nak buat pun dia mesti first thing kena ada minat. Kena ada minat yang mendalam. Bila kita ada minat, kita tak bosan lah buat benda yang kita minat. Kan? Walaupun orang macam tu kan, ni kita nak buat podcast kan, minat nak buat podcast kan. Hujan sana pun kita run je. Kita run je, kita redah je kan. So minat tu ada, kesungguhan. Yang kedua kesungguhan ni kena datang dengan usaha lah. Usaha kau buat, siapa yang buat lebih, insya-Allah dapat lebih. Itu. Yang ketiga kena ada penambahbaikan. Maksudnya lepas kita dah bersungguh-sungguh ni, apa benda lagi yang kita boleh improve diri kita untuk dapatkan satu skill yang kita betul-betul nak. Yang paling penting jangan give up. Buat jalan terus sampai jadi. Kalau dah jadi, fikirkan lagi apa benda yang boleh kita garapkan lagi untuk kita jadi yang lebih baik. Dan yang paling penting, apa-apa yang kita buat, apa-apa usaha yang kita buat, apa-apa yang kita minat, make sure semua benda tu berjalan seiring dengan apa yang kita percaya, which is kepercayaan agama kita sendiri, agama Islam. Dan benda tu mendekatkan diri kita kepada Allah lah, pada kita punya pencipta. Itu saja. Maksud dia kat sini jangan stop lah kan. Jangan stop. Terus. Jalan terus. Kita tak tahu, kalau kita tak cuba kita tak tahu. Okay gang, itu saja daripada Encik Hisham sendiri lah. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk kita buat lepak-lepak di gazebo ni. Kalau ada rezeki lagi jemput lah lagi, insyaAllah. Jemput lagi. Tiba-tiba. Part 2. Okay. Kalau korang nak dengar ataupun nak continue lagi, kalau korang rasa konten yang kali ni menarik, korang kena tunggu pada episod yang seterusnya. Dengan host yang sama ataupun lain, kita tak tahu. Kita tengok minggu depan saya lagi ke ataupun orang lain. Tapi kalau korang still nak saya sebagai host, komen dalam video lah. Nyempat. Okay. Hashtag borak biar santai. Ilmu biar sampai. Macam tu. Ingat. Itu saja daripada kita orang. Assalamualaikum. Ciao.